Kita hari ni duduk sambung ayat. Sebab kita berkira dengan Allah ni, cepat-cepat nanti orang banyak kerja kat rumah dah. Pada seminit 2 minit pun berkira dengan Tuhan. Tuan-tuan, tu yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berkira sungguh kita dengan Tuhan. Padahal Nabi tak buat. Nabi dia sunnah dia berhenti satu-satu. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau kita nak baca terus juga, mungkin ada keadaan-keadaan kan, tempat-tempat dalam tu kita mungkin nak cepat, bukan selalu, adalah kadang nak terberak ke macam tu, ada hal urusan dan sebagainya, bolehlah kita gunakan ilmu ni, tapi bukan untuk diamalkan. Nak sambung betul-betul boleh, nak baca Fatihah ni nak sambung, ada 4 tempat je boleh kita sambung. Selain daripada ni tak ada dah tuan-tuan. Ulama ittifaq, ulama qurra, Wakaf tam dalam Fatihah ni 4 je. Sebab tu kalau kita baca nak cepat pun, biar betul cara. Jangan sakah gitu. Itu tak boleh, makruh. Dan kita mengada-adakan hukum. Tak boleh. Benda tu berdosa ke? Berdosa. Sebab benda tu berkaitan dengan kalamullah. Dan kita tak boleh main-main untuk menambah, menokok, tambah, mengurang dan sebagainya apa yang berkaitan dengan kalamullah. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran kita hari ni, ada orang jual Quran wakaf kan? Quran wakaf. Ada wakaf Qabih garis biru bawah tu ada kan. Quran yang dijual hari ni, yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang mengambil berat tentang wakaf-wakaf ni kan, garis biru bawah, garis merah bawah. Supaya kita ni nak berhenti pun jangan main ikut dan nak berhenti sampai dikeluarkan Quran wakaf gitu, untuk menjaga berhenti kita ni tuan-tuan. Jadi benda tu bukanlah perkara yang kita bermudah-mudah. Kalau nak berhenti ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Itu wajib berhenti tu. Jangan pandai-pandai bila Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kan. Kita kalau tak faham hukum, kita dengar je lah. Tapi kalau orang yang tahu, tak kena berhenti gitu. Itu dipanggil tuan-tuan sambung tu qabih lah tu. Maksudnya sambung ayat tu buruk dah. Qabih ni buruk, tak betul, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil, ni kalau baca belakang seorang-seorang jadi imam tak payahlah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. Tu yang kedua. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Jadi satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat, iyyaka na'budu, satu ayat. Ingat tu senang aja nak ingat tu. Bismillah satu ayat, jangan sambung dengan mana-mana ayat. Sebab itu permulaan tak boleh sambung. Itu maksudnya mukaddimah tu satu tu je. Bismillah, alhamdulillah dah kira cerita lain dah. Alhamdulillah dah kira memuji Allah. Tuan-tuan. Jadi iyyaka na'budu, dia sebab apa sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti setakat tu sebab Maliki Yaumiddin ni masih memuji Allah. Iyyaka na'budu bukan memuji Allah dah. Iyyaka na'budu tu hamba dah tu. Cerita lain dah. Itu dia main sambung, ni sedap je sambung tu kan. Iyyaka na'budu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sedap bunyi ni iyyaka na'budu tu tak. Padahal dari segi maksud lari dah tu. Dari segi wakaf tu dah lari, masuk hak hamba dengan hak Tuhan campur aduk sekali. Tak boleh tuan-tuan. Dia lain cerita tu. Jadi alhamdulillah Ar-Rahman Maliki tu semua puji-puji pada Allah. Iyyaka na'budu kita tu. Ya Allah, hanya Engkau saja kami sembah dan hanya Engkau saja kami pertolongan. Berhenti setakat tu. Itu adalah sebagai pengakuan, ikrar kita kepada Tuhan. Berhenti. Kemudian sambung nombor 4 yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, doa kita. Itu boleh sambung sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 4 ni saja boleh. Yang lain-lain kita tak boleh nak tukar-tukar lagi. Ni paling laju dah ni, paling speed dah ni tuan-tuan. Ini wakaf tam dipanggil dalam bacaan Fatihah kita. Ada orang tuan dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti setakat tu. Cerdik sangat buat gitu tuan-tuan. Cerdik sangat, tak betul tu tuan, tak boleh. Kalau nafas kita pendek, berhenti ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi itu ayat baru, sambung sampai waladdallin kalau nafas kita agak panjang. Nabi kalau siratal ladzi itu Nabi baca sekali je. Tapi kita orang Melayu ni nafas pendek, orang Arab ni nafas panjang dia nafas panjang, badan besar, dada dia besar. Kita orang Melayu ni nafas pendek, tak apalah, boleh berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti Tapi ada orang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu wakaf yang dah tak cantik dah. Sepatutnya dah berhenti ihdinas siratal mustaqim, berhenti kat situ siratal ladzi sampai waladdallin. Ingat tuan, boleh ingat? Ingat tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu 4 perkataan. Baik, yang pertama dalam keadaan kita baca belakang, lepas ni tuan-tuan berhenti betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Dia kadang-kadang satah tu ke apa dia nak cepat. Itu masalah, jangan ada cepat-cepat. Kita baca ni kena secara tenang dan sebagainya tuan-tuan kita. Kesalahan yang kedua, tuan-tuan ni, 3 lah saya nak sebut pada malam ni. Ni bukan perkara main-main, ni perkara berkaitan dengan rukun sembahyang, rukun qauli. Kalau kita tak jaga baik-baik, takut sangkut dalam kubur, na'udzubillah. Dan bila Allah datangkan ilham dalam akal saya itu untuk saya sebut, maka saya tak sebutkan tuan-tuan. Sebab ialah maknanya bila kita nak sampaikan ni pun semua datang daripada Allah juga. Datang daripada Allah, datang sampai ke akal saya. Dan kalau saya tolak, tak naklah sebut, saya berdosa dengan Allah. Esok saya nak jawab apa dengan Tuhan. Bila tuan-tuan punya bacaan Fatihah sangkut, Allah dah ilham Hisham. Hari tu aku dah ilham kamu untuk kamu sebut. Ni di padang mahsyar, apalah saya nak jawab tuan-tuan. Mungkin yang tuan-tuan yang dah betul, alhamdulillah, ada mungkin 2-3 orang yang Allah nak tegur dalam kuliah. Allah ilhamkan ke atas saya. Yang lain mungkin baru hari ni tahu, dapat ilmu, gitu tuan-tuan. Mungkin ada yang terlanggar selama ke hari ni, alhamdulillah Allah sedarkan kita. Jadi ilham ni tak boleh kita nak abaikan juga, sebab pemberian daripada Allah juga, gitu tuan. Maknanya itu akan dipertanggungjawabkan ke atas saya lah. Tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan yang kedua ialah bacaan Fatihah tanpa kita perasan. Ni pun ramai kalau kita cek, kadang-kadang baca yang kuat-kuat ni pun kadang-kadang dia terlanggar juga. Tuan-tuan, bacaan Fatihah ni ujung dia, saya nak sebut pasal khusyuk tadi, tapi khusyuk tadi kena ada kaitan dengan bacaan yang betul juga tuan-tuan. Khusyuk zahir ni Allah tolak, habis juga tuan-tuan. Jadi tak sah juga sembahyang kita. Yang kedua tuan-tuan ialah bacaan Fatihah kita, rukun qauli ni ada mad arid disukun setiap ujung bacaan tu. Setiap ujung bacaan tu dia kena panjang. Dan ikut tarik Syatibiyah kita ni tuan-tuan, panjang ni paling-paling baiknya 4 atau 6. Dia boleh baca 2, 4, 6. Tapi secantik-cantiknya 4 dengan 6 lah. 2 ni bukan tarik kita sebab pendek sangat. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan, kita baca gini. Ni baca perlahan ni tuan-tuan, bukan baca kuat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita pendek sangat tu. Kadang-kadang pendek terus tu. Macam tak ada ya terus hujung tu kadang-kadang. Ingat, bila tak ada ya, batal Fatihah kita. Sebab apa batal? Sebab kita telah menggugurkan satu huruf dalam Al-Fatihah. Tak sengaja ustaz. Tak sengaja pun tidak dimaafkan kalau kita tidak belajar. Gitu. Jadi tuan-tuan, nanti kita baca Fatihah kat belakang, pastikan belakang tu panjang, baru berhenti nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu hujung tu perhatikan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Himdi. Habis. Out. Alhamdulillah. 7 ayat tu betul belaka dah. 6 ayat betul, 1 out juga tuan. Ni masalah Fatihah ni. 1 huruf gugur mungkin out dah. Tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin je. Tak ada lin tuan-tuan. Habis. Tu yang kedua. Yang ketiga yang saya perhati tuan-tuan, yang agak tak perasannya tu pun kadang terlanggar tuan-tuan ni, ialah pada sebutan-sebutan Fatihah yang ada mim dekat ujung dia, kadang-kadang kita tak tutup mulut, bunyi macam nun. Ni kadang-kadang saya dengar imam-imam kebanyakan di kawasan Pasir Gudang kita ni pun langgar pada ni tuan-tuan ya. Maksudnya kadang-kadang imam yang membaca pun dia tak alert perkara ni. Tuan-tuan ni, dia bukan masalah kerana imam ni tak betul bacaan. Kadang-kadang nak kena fokus. Fokus tu penting. Maksud tuan-tuan baca tu, tuan-tuan kena ingat ustaz ajar apa tadi, hujung ni kena panjang. Jadi kena fokus kat panjang tu. Kalau kita main baca je, tak ingat pengajian ni, dia akan langgar. Kadang-kadang dia akan tak perasan, kita terlanggar secara automatik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca nak semayang ni, kita baca dengan kita perhati setiap huruf tu dari segi zahirnya, dan hati kita pula menghayati maksudnya segi batinnya. Susah nak semayang ni tuan-tuan. Bukannya senang juga semayang ni tuan-tuan ya. Mujahadah kita tu banyak. Itu yang Allah berjanji syurga tu.
Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita jaminan tu kerana mujahadah kita, susah payah kita, tuan-tuan. Baik. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengok ni. Dengar ni, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bunyi nun tu. Tapi kita tak perasan dengan mikrofon. Kalau OLED betul didengar bunyi nun tu. Perhatikan tuan-tuan, bibir pak tutup tu. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ramai yang baca gitu tu. Kalau dengar kat speaker, nun bunyi. Jelas bunyi nun dia. Ada orang yang alert dengar tu Orang yang pakar tajwid ni, pakar makhraj huruf ni, dia perasan benda tu. Jadi tuan-tuan pastikan hujung ni bibir kita kena rapat sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan setakat gigi rapat, bibir tu buka. Dia bunyi nun tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah je rapat ke langit. Bibir dia terbuka. Itu nun, am lain tu. Hin dengan him lain. Kadang-kadang benda tu kalau kita tak alert dia langgar. Tajwid tuan-tuan ni tajwid. Yang tu macam mana ustaz? Batal semayang tak? Batal. Sebab menukar huruf kan, dipanggil lahnul jali. Kesalahan yang besar, kadang-kadang terlanggar begitu maka batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tak ada masalah sebab nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya perhati tengok nun tak ada masalah. Yang saya tengok banyak yang saya perhati dengar ni bunyi mim tu jadi nun. Kadang-kadang saya dengar jelas, saya sangka baik jelah. Mungkin saya telinga tak jelas kan. Sebab Syekh Nuruddin ajar gitu. Syekh Nuruddin Marbu' Al-Banjari kata kalau kita dengar bunyi imam macam salah ni, sangka baik lah. Takkan kita nak panggil dia pula, mam baca dengan saya kan. Habis semayang isyak kan, mam mari saya nak check sikit bacaan kan. Tergugat pula pangkat imam tu kan. Imam besar-besar, semua masjid-masjid besar panggil dia gitu. Kau siapa ni nak dengar bacaan aku kan. Jadi kita sangka baik je lah kan. Maknanya mungkin disebut tu betul dah, kita dengar tah macam mana. Itu Syekh Nuruddin ajar kita sangka baik banyak-banyak tuan-tuan kita lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Him tu kadang-kadang sama dengan nun juga buatnya. Itu kena beza mana yang kena buka mulut, mana yang kena tutup mulut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nun juga bunyinya. Dia Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kena buka ni kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ini paling banyak. Ihdinas siratal mustaqim ni paling banyak saya jumpa nun bunyinya. Ya Ar-Rahmanir-Rahim tu jarang-jarang juga saya dengar tu. Tapi ihdinas siratal mustaqim ni memang banyak saya jumpa dia buat nun juga. Ihdinas siratal mustaqim. Kan tak nampak sangat tu kalau dia buat nun dengan mim tu. Tapi itu sangkut tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia berkaitan dengan lahnul jali. Saya insya-Allah saya niat tuan-tuan, saya nak buat diskusi khas untuk bacaan Fatihah untuk surau tuan-tuan. Boleh tak? Saya akan photostate-kan bacaan-bacaan surah, bacaan-bacaan rukun qauli dan semayang ni. Maksudnya kita masing-masing pegang kertas tu, kita akan detail satu. Bismillah tu dengan bismillah, bukan milah, millah. Kita akan satu-satu. Sebab saya risau juga. Sebab ini pun inilah lintasan hati yang Allah beri kepada saya untuk saya rasa kena buat. Sebab mengaji tauhid tengah-tengah memandang Tuhan musyahadah, la muraqabah, la mukasyafah macam-macam tu kan. Tapi tengok semayang bukan tu kan. Jadi takut sangkut pula kita ibadat asas ni tak lepas lah. Mengaji tinggi-tinggi sangat, asah tak lepas, na'udzubillah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ni kamai yang slogan ni kena patih elok Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni pun siratal ladzina an'amta alaihim. Hin juga, nun juga. Ghairil maghdubi alaihim. Tutup mulut betul-betul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti ya. Dengan hin nun tu semua Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Dia dah bunyi dah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita fahami pada hari ini dapat kita amalkan, dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita. Khasnya rasa cinta kita kepada Allah, kena banyak memandang kebaikan dia tuan-tuan kita. Allah beri kita ikhlas yang tertinggi. Ada nak nanya tak tarik nafas tu. Satu nafas lah. Itulah sakta. Itulah nak panggil sakta.
Dia saktah ni maknanya dia sambung terus tu dengan satu nafas tu dipanggil waqaf sekejap, dan sambung terus tu dipanggil saktah lah benda dia. Dia saktah ni maksudnya kita berhenti tapi tak ambil nafas dan sambung ayat yang kedua tanpa kita betul-betul berhenti dengan nafas yang baru, tu dipanggil saktah. Cuma saktah ni dia punya bacaan yang betulnya kena berhenti sekadar 2 harakat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saktah yang betul. Tapi kalau kita berhenti tak sampai 2 harakat tu pun saktah juga dipanggil. Saktah juga. Satu nafas tu dipanggil saktah juga. Wallahu a'lam nah. Boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak apa ambil hidung pun tak apa, ambil mulut. Saya biasa ambil mulut je. Tapi biasa nafas kita mana boleh nak terus-terus. Sebab tu kalau kita jangan laju. Kalau kita baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, kita mesti ambil nafas. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, memang satu nafas lah jawabnya. Sebab kita baca laju macam kereta api tu, dan nafas kita banyak lagi atau prak sambung tu gitu. Allah Subhanahu wa taala alam. Segala yang baik semua datang daripada Allah nah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya sampaikan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.